Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab Sahih Bukhari kita terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asri. Kita masuk dalam bab yang ke-22, bab yang ke-22 lah. Babul ma'asi min amril jahiliyati wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki liqalihi nabi sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un fika jahiliyatun wa qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Okey, bab yang kedua dah. Segala maksiat merupakan sebahagian daripada perlakuan jahiliyah. Semua maksiat jahiliyah kira dah. Namun seorang tidak boleh dikafirkan dengan semata-mata melakukan dosa tu. Maksiat tu bukan tu jadi kafir dah. Tak ada dah kau. Kecuali dengan melakukan syirik. Kecuali dengan melakukan syirik. Di kerana Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Dzar, sesungguhnya padamu masih ada lagi saki-baki jahiliyah. Bukan saki-baki syirik, saki-baki jahiliyah tu bukanlah maksudnya kafir terus syirik tu dah. Dan Allah SWT berfirman bermaksud, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa bersekutukan dengannya. Tetapi dia mengampuni dosa-dosa selain daripada itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dah. Jadi dosa syirik tidak diampunkan. Selain daripada dosa syirik tu boleh ada harapan diampunkan dah. Okey, sekarang ni. Ini tajuk bab aku dah, tajuk bab. Kita biar tajuk bab dah. Okey, 322. Segala maksiat merupakan sebahagian daripada perlakuan jahiliyah dah. Okey, tujuan tajuk bab yang ke-22 ini diadakan dan perkaitannya dengan bab sebelum dan bab selepasnya. Jika sebelum ini Imam Bukhari membahaskan tentang makna kekufuran. Kali ini beliau Imam Bukhari ini membincangkan tentang maksiat pula, dosa maksiat dah. Tapi dengan menggunakan ibarat yang berbeza. Perkataan jahiliyah juga menunjukkan makna kekufuran. Meskipun seorang itu tidaklah boleh terus dikafirkan apabila ia melakukan salah satu daripada perbuatan jahiliyah. Dia kata ni jahiliyah, perangai jahiliyah ke apa tidak maksud dia kata kafir dah. Kalau bab sebelum ini menunjukkan ada kekufuran yang berada di bawah kekufuran sebenar, kufur pada bawah kekufuran sebenar, kufrin duna kufrin. Maka begitu jugalah dengan perbuatan jahiliyah. Kemuncak perbuatan jahiliyah ni ialah kekufuran dan syirik tu kemuncak lah. Sementara di bawah pula, di bawah jahiliyah sebenar, puncak jahiliyah tu terdapat maksiat-maksiat yang merupakan dosa-dosa yang merupakan lapisan-lapisan kekufuran yang bukanlah kekufuran sebenar lagi ya. Termasuk juga dalam takrif perbuatan jahiliyah ialah segala maksiat, segala dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang semasa Islam. Maksiat atau perbuatan dosa tidak akan menjadikan seseorang itu kafir walaupun ia merupakan dosa besar sekalipun, apalagi dosa-dosa yang kecil. Bagaimanapun ia terhenti pada i'tiqad pelakunya. Jika dia meremeh-remehkan suatu dosa, imannya boleh gugur walaupun dosa itu hanyalah satu dosa kecil sekalipun ya. Yang beremeh, dia kata bukan dosa ke apa dah. Ataupun yang seolah mempermainkan Allah dan Rasul. Ini boleh jadi kafir juga ya. Mempermainkan agama boleh jadi kafir ya. Imam Nawawi mendefinisikan jahiliyah sebegini, wal muradu bil jahiliyati ma kana fil fitrati qabla al-islami. Termasuk yang dimasukkan dengan jahiliyah ialah apa yang berlaku di zaman sebelum Islam. Yang mungkin berupa amalan yang berlaku sebelum jahiliyah, sebelum Islam. Tingkah laku atau cara hidup sebelum Islam. Sesetengah ulama' bagaimanapun telah menimbulkan kemusykilan kerana adanya satu riwayat yang juga terdapat dalam Sahih Bukhari daripada Ibn Abbas bahawa beliau berkata, sami'tu abi yaqulu fil jahiliyati qina ka'san dihaqan. Bermaksud aku telah mendengar bapa aku berkata semasa zaman jahiliyah, tuangkanlah untukku segelas arak. Masa jahiliyah, masa belum Islam lah. Asal ini menunjukkan zaman jahiliyah tidak semestinya zaman sebelum Islam. Ini kerana Ibn Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kira-kira 10 tahun selepas baginda dilantik menjadi Rasul.
Usia seorang anak itu diminta untuk menghidangkan arak bukanlah seawal kanak-kanak di bawah usia 3 tahun. Jadi masa tu, kadang bukan masa tu lah. Masa Islam tu. Tapi di masa bukan masa Islam, ibu sebut jahiliah juga dah. Demikian juga dengan riwayat Ammar bin Maimun. Bahawa beliau berkata, Ra'aitu fil jahiliyati kirdatan ijtama'a alaiha qirdatun qad zanat farajamtumaha ma'ahum. Bermaksud semasa jahiliah aku pernah melihat seekor kera betina yang telah berzina. Ia dikerumuni oleh sekumpulan kera-kera. Lalu kera-kera itu merejamnya. Aku juga turut serta merejamnya bersama mereka. Ni Amr bin Maimun kata dah. Zaman jahiliah. Aku juga serta Amr bin Maimun adalah seorang tabi'in. Jadi peristiwa tersebut sudah tentulah tidak berlaku sebelum Islam lagi lah. Maksudnya lepas Islam lah tabi'in. Lepas zaman Nabi. Tabi'in mana tak jumpa Nabi. Ini tentunya berlaku setelah Nabi kita diutuskan menjadi Rasul. Kerana Amr sempat hidup di zaman Nabi SAW. Walaupun beliau tidak sempat menemui baginda. Dalam muqaddimah Sahih Muslim, ada disebutkan bahawa Abu Usman An-Nahdi, Abu Rafi' As-Saghi adalah antara orang yang sempat dengan zaman jahiliah. Sedangkan mereka terkenal sebagai tokoh-tokoh tabi'in. Oleh demikian, berdasarkan bukti-bukti di atas, Hafiz Ibn Hajar mengatakan, pendapat Imam Nawawi yang membataskan zaman jahiliah dengan zaman sebelum Islam adalah kurang tepat. Ibn Hajar kata dah. Jadi jahiliah tidaklah terbatas dengan zaman sebelum Islam sahaja. Ia bahkan berterusan sehingga ke zaman kemudian. Sekiranya suatu perbuatan itu tidak bersesuaian dengan Islam, tak sesuai dengan Islam, panggil jahiliah lalu ya. Jahil, bodoh lah kita kata dah. Tapi sebaliknya bersesuaian dengan zaman sebelumnya, ia jauh daripada ajaran Islam dah. Jadi tak sesuai dengan Islam boleh kata jahiliah dah. Okay, Maulana Salimullah Khan. Maulana Salimullah Khan di dalam Kashful Barinya. Kitab dia lah. Syarah Bukhari juga. Syarah Sahih Bukhari ya. Maulana Salimullah Khan dalam Kashful Barinya berkata, apa yang diperkatakan oleh Hafiz Ibn Hajar itu memang menarik. Tak ada kebenarannya. Tetapi contoh Ammar bin Maimun yang dikemukakan beliau dengan anggapan ia tentunya berlaku setelah Nabi kita diutus menjadi Rasul. Perhujahkan Ammar bin Maimun adalah seorang tabi'in. Maka peristiwa tersebut sudah tentulah tidak berlaku. Sebelum Islam tidaklah tepat dengan kenyataan. Ammar bin Maimun sendiri tak tepat. Buat hujah tu dah. Al-Mizzi menukilkan kata-kata beliau begini. Wallahi, laqad ra'aitu ar-rajama qabla an yab'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud demi Allah, sungguhnya aku telah melihat hukuman rajam sebelum Allah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Ada sebutnya. Lihat Tahdzibul Kamal jilid 22 muka surat 266. Demikian juga dengan Abu Usman An-Nahdi. Beliau terbilang sebagai salah seorang mukhadramin. Ini itulah juga maksud tabi'in tak ada jumpa Nabi tapi masuk Islam dah. Tak ada jumpa Nabi dah. Zaman semasa Nabi dah. Beliau meninggal dunia pada tahun 95 Hijrah ketika berumur lebih 130 tahun. Tua benar, 130 tahun umur dia. Ketika berlaku hijrah Nabi SAW ke Madinah, beliau sudah berumur 35 tahun. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, beliau berumur 22 tahun dah. Lihat Tahdzibul Kamal jilid 17 muka surat 407 hingga 409. Walaupun tidak diketahui dengan pasti bilakah Abu Rafi' As-Saghi dilahirkan dan berapakah umurnya ketika meninggal dunia, tetapi para ulama hadis menegaskan beliau sempat dengan zaman jahiliah. Zaman jahiliah disebutkan mereka itu tetap berkemungkinan zaman sebelum kebangkitan Rasulullah SAW. Maka apa yang disebutkan oleh Ammar bin Maimun bahawa semasa jahiliah aku pernah melihat seekor kera betina yang telah berzina. Ia dikerumuni oleh sekumpulan kera-kera, lalu kera-kera itu merejamnya. Aku juga turut serta merejamnya bersama mereka. Tidak seharusnya jadikan bukti oleh Hafiz Ibn Hajar untuk menyokong pendapatnya. Menurut Hafiz Ibn Hajar lagi, apabila disebutkan zaman jahiliah, maka ia boleh jadi dipakai untuk salah satu daripada beberapa makna tersebut. Makna berikut. Beberapa makna berikut boleh pakai disebut jahiliah.
Pertama zaman di antara kelahiran Nabi SAW dan baginda diutuskan Nabi lah. Itu jahiliyah. Inilah yang dimasukkan dengan babun ayyamul jahiliyah dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab hadis sebut bab ayyamul jahiliyah. Bab hari-hari jahiliyah tu bukan jahiliyah sebelum Nabi lahir tak. Start Nabi lahir sampai ke Nabi diutuskan Nabi lah 40 tahun lah. Kedua maksud jahiliyah, zaman sebelum kebangkitan Rasulullah, ketika mana manusia tiada pegangan ajaran para rasul. Jahiliyah dengan makna inilah dipakai oleh Imam Nawawi ni. Sebelum Nabi bangkit, kira semua tak kira. Sebelum Nabi lahir lagi kau, semua jahiliyah. Ketiga dah, maksud jahiliyah, zaman sebelum pembukaan kota Mekah. Dah. Maksudnya sebelum tu walaupun Islam ada dah sebar dah, tapi tetap kira zaman jahiliyah lagi. Yang keempat, zaman jahiliyah seseorang ialah zaman sebelum ia memeluk agama Islam. Apabila ia memeluk Islam, tiada lagi zaman jahiliyahnya. Ini berarti zaman jahiliyah itu berkaitan dengan kehidupan peribadi seorang. Bukan zaman masa tu, zaman pada seseorang itu dah. Ia tidak terikat dengan masa-masa tertentu. Ada 4 pendapat tentang maksud zaman jahiliyah. Okey, habis tentang perbincangan zaman jahiliyah tu panjang tak? Jadi, segala maksiat merupakan sebahagian daripada perbuatan jahiliyah, perlakuan jahiliyah. Namun seorang tidak boleh dikafirkan dengan semata-mata melakukan perbuatan maksiat tersebutlah, kecuali dengan melakukan syirik. Ini kerana Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Zar, sesungguhnya padamu masih ada lagi saki-baki jahiliyah. Dan Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan dengannya, tetapi dia mengampuni dosa-dosa selain daripada itu kepada siapa yang dikehendakinya. Okey, antara tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menolak dakwaan 3 golongan pelampau dalam memahami konsep keimanan. Pertama, golongan Murji'ah. Lah ni agak lebih dekatnya dengan Islam liberal lah, Murji'ah. Ia mengatakan amalan kebaikan tidak berguna untuk menguatkan iman, dan amalan maksiat pula tidaklah menggugat iman seseorang. Kedua, golongan Khawarij. Golongan ekstremis yang kita kata Khawarij. Golongan Khawarij yang mengatakan amalan maksiat atau dosa besar yang dilakukan oleh seorang menjejaskan imannya dengan teruk sekali sehingga ia membawa kepada kufuran. Jadi kafir tu, buat dosa kafir. Ni Khawarij. Yang ketiga ialah golongan Mu'tazilah. Menurut mereka, jika seorang itu melakukan dosa besar, ia akan berada ditempatkan di tengah-tengah di antara orang mukmin dan orang kafir. Masuk syurga pun neraka pun. Dia tidak mukmin dan tidak juga kafir. Imam Bukhari menolak semua pandangan ekstrem tersebut dengan mengatakan wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Bermaksud pelaku maksiat tidak boleh dikafirkan kerana semata-mata melakukan maksiat lah, kecuali dengan melakukan syirik. Pegangan Imam Bukhari dalam masalah ini ialah sabda Rasulullah SAW terhadap Abu Zar bahawa beliau masih lagi mempunyai semangat jahiliyah. Tetapi tidak pula baginda menganggap iman Abu Zar telah terbatak dengan sebab maksiat yang dilakukannya itu. Ini kerana baginda tidak meminta Abu Zar bertaubat dengan mengucap syahadah kembali. Sekiranya beliau telah murtad dan imannya telah terbatal dengan maksiat Abu Zar buat itu, sudah tentulah Nabi tidak akan bertangguh-tangguh lagi menyuruhnya kembali kepada Islam. Okay, kita ni orang Melayu kira dia sebut ngucap. Orang kita kecek ngarut sikit ya, nak marah kuat kan, tu suruh ngucap dah. Seolah kafir tu. Itu tidak. Nabi pun perbuatan jahiliyah pun Nabi tidak suruh ngucap dah. Okey, sebab wurud hadis, sebab turunnya hadis tu, sebabnya kaitnya peristiwa apa? Sebab wurud bagi hadis ni ialah Abu Zar pernah mencela salah seorang sahabat iaitu Bilal radhiyallahu dengan katanya, ya Ibn Sauda, bermaksud hai anak perempuan si hitam dah. Apabila Nabi SAW mendapat tahu bahawa Abu Zar berkata sebegitu kepada Bilal, baginda terus menegurnya. Nabi tegurlah nak, menyedari bila telah melakukan satu kesalahan yang besar lah, sehingga disifatkan oleh Nabi SAW sebagai perbuatan jahiliyah. Abu Zar terus merebahkan dirinya ke atas tanah dengan bersumpah untuk tidak akan bangun selagi Bilal tidak meletakkan kakinya di atas muka pipi beliau. Kalau kaki Abu Zar itu tu tok atas
Bila tu, kaki bila tu atas muka dia, pipi dia tanah tu, barulah dia baru dia tu. Demi menebus penghinaannya terhadap ibu Bilal dah. Dia hina ibu Bilal lah. Pada mulanya Bilal enggan melakukan apa yang disuruh oleh Abu Zar, tapi setelah dilihatnya kesungguhan Abu Zar yang berkeras tidak akan melanggar sumpah yang telah dibuatnya, Rasulullah telah mengarah ke agar Bilal memenuhi permintaan Abu Zar. Lihat syarah Al-Mandi 1 Musa 40 hingga 141 lah. Jadi Abu Zar Bilal terpaksa buat lah. Tok kaki dia ke muka Abu Zar kerana dia hina ibu kepada Bilal lah. Abu Zar ni hina ibu Bilal lah. Buat nganyi ke Bilal, tapi pakai mak dia je hina lah. Dan kesan daripada peristiwa ini dapat anda lihat pada layanan Abu Zar terhadap hamba-hambanya seperti tersebut di dalam hadis ke-30 nanti. Jadi Abu Zar ni jadi dia memuliakan hamba dia. Gaji dia orang surah dia pun dia jadi hormat lah. Seterusnya Imam Bukhari mengemukakan firman Allah SWT berikut, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bermaksud sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Firman Allah ini sebenarnya tersebut pada dua tempat dalam Al-Quran. Kedua-duanya tersebut dalam surah An-Nisa, tetapi penghujung kedua ayat yang berlainan. Di bawah ini dikemukakan kedua firman Allah berkenaan selengkapnya dalam dua ayat yang berlainan bersama terjemahannya. Dalam surah An-Nisa ayat 48 begini adanya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Bermaksud sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa yang persekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguhnya dia telah melakukan dosa yang amat besar. Surah An-Nisa ayat 48. Dalam surah An-Nisa ayat 116 pula begini, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bermaksud sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukannya dengan suatu apa jua, dan dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa yang persekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguhnya itulah tersesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 116. Kedua firman Allah ini menunjukkan apa jua dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah SWT boleh mengampunkannya kecuali kesalahan syirik. Ia tidak akan diampunkan oleh Allah. Ia juga menunjukkan dosa-dosa yang lain, seperti mencela, mencerca dan memaki hamun seseorang. Walaupun besar, dosa itu besar lah, sehingga disifatkan sebagai amalan jahiliah oleh Nabi SAW. Tetapi masih lagi belum membuatkan pelakunya jatuh kafir, sebagaimana yang didakwa oleh golongan Khawarij dan setengah golongan Mu'tazilah. Setengah Mu'tazilah ni jadi Khawarij dah. Setengah tu tak dah. Firman Allah Ta'ala itu juga, Mu'tazilah ni golongan Aqlani, golongan guna akal lah dah. Kuat guna akal. Logik cara dia. Kadang-kadang menafikan Al-Quran hadis lah. Kalau guna akal serupa dengan Al-Quran hadis tak apa. Tapi dia ta'awil Quran supaya serupa dengan akal dia. Mu'tazilah ni dah jadi golongan Asy'ariyah ekstremis ke apa aja ni, tolak Quran hadis tu dah. Ia utamakan hukum akal daripada Al-Quran dah. Kita lah Mu'tazilah ni lah. Tapi ada Mu'tazilah guna akal dia sampai tahap kafir juga. Dia kata akal dia kata kafir orang itu buat maksiat dia juga dah. Firman Allah itu juga bermaksud bahawa dosa dan maksiat itu boleh menjejaskan iman, tetapi tahap terjejasnya iman tidaklah sama di antara satu sama lain. Kerana dosa dan maksiat itu ada banyak tahapnya. Ada hak lebih kuat, ada hak rosak kuat. Iman itu kerana dosa ada hak tak kuat mana dah. Antara sebab kenapa pegangan golongan Khawarij dan golongan Murji'ah tergelincir daripada landasan sebenar agama Islam, ialah kerana mereka telah mengambil langkah songsan dengan memusuhi para sahabat. Dah. Mereka ni kira lebih alim, lebih hebat ilmunya daripada tok guru sahabat lah. Dan mentafsirkan agama berdasarkan fahaman mereka sendiri, tanpa mengikuti pedoman para sahabat radhiyallahu anhum, atau merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Tak rujuk sahabat dah. Kira dia ni lebih alim dah. Kerana ada ilmu Yunani tu lah, hukum akal kuat dah. Hukum Mu'tazilah tu, cara berfikir sains zaman tu kira sains cara hebat lah.
Okey, sains kimia ke apa tu dah banyak lebih pada sains melibatkan cara berfikir dia. Cara berfikir tu mereka rasa lebih hebat daripada pemahaman kolok para sahabat ni kira tak hebat lah memikir sebagainya. Tidak belik cara berfikir macam mereka dah. Kira mereka ni golongan saintis zaman tu. Kira zaman orang hebat. Cara sains berfikir bukan sains kimia ke apa masa tu banyak dah. Ada sikit-sikit dah. Tapi banyaknya nak proses sistem berfikir tu mereka rasa daripada tamadun dulu tu Yunani ke apa lebih hebat daripada sahabat. Jika golongan merujian, golongan Islam liberal lah kita kata, melihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat bertukus lumus dan bersusah payah melakukan pelbagai jenis ibadat, kebajikan dan ifat, nescaya mereka tidak akan berpegang lagi dengan i'tiqad mereka yang sesat tersebut. Kalau mereka perhati molek sahabat ni apa takut neraka dah. Apa email takut email kan mah dah. Begitu juga dengan golongan khawarij, golongan ekstremis khawarij ni tak. Jika mereka menerima pedoman para sahabat sebagai seluruhan hidup, sudah tentulah mereka tidak akan melampau dalam fahaman beragama ekstremis dah. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit masuk neraka, sikit-sikit tuduh orang ni masuk neraka dah. Dia je betul dah. Gen dia, kumpulan dia je betul, orang lain ni tak berjuang Islam, orang lain tak sikit Islam, orang lain ni kafir, dia je Islam dah. Ini golongan khawarij. Zahir ayat di atas menunjukkan bahawa hanya dosa syirik sahaja yang tidak diampunkan oleh Allah SWT. Dosa-dosa selain syirik boleh diampunkan. Walau bagaimanapun semua itu tetap bergantung kepada kehendak Allah jua. Sekiranya dia, yakni Allah hendak mengampunkan, maka terselamatlah seseorang hamba itu daripada azab Allah. Dan jika tidak, maka hamba tersebut tidak akan terlepas daripada azabnya. Sebab itulah keampunan daripada Allah menjadi sesuatu yang amat-amat diperlukan oleh hamba-hambanya. Ada juga orang yang membawa bekalan pahala yang banyak di akhirat kelak, namun akhirnya muflis kerana terpaksa menebus segala kesalahan sesama manusia yang telah dilakukannya dahulu di dunia. Jadi terpaksa bayar. Ada dia khianat kau orang kena bayar lah. Pahala dia kena beri kau orang dulu . Kalau tak cukup dosa orang lain yang khianat dia kena tanggung. Sebab itulah Islam amat menitik beratkan hak-hak sesama manusia. Kerana di akhirat kelak masing-masing bagaikan enau di hutan, saling melepaskan pucuknya sendiri. Apakah dosa kufur juga tidak diampunkan? Sebagaimana dosa syirik, dosa kufur juga tidak akan diampunkan. Pada hakikatnya makna kufur sudah pun terkandung dalamnya perkataan syirik. Secara umumnya boleh kata serupa syirik dan kufur ni. Kerana orang kafir paling tidak pun ia menuhankan dirinya sendiri, paling kurang pun dah. Hubungan di antara syirik dan kufur ialah hubungan umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak dah. Iaitu setiap syirik adalah kufur. Syirik mesti kafir kufur. Tapi tidaklah setiap kufur tu syirik. Gitulah. Justru setengah golongan Yahudi hanya kafir tetapi mereka masih belum syirik kerana tidak menduakan Tuhan. Yahudi ni walaupun adalah secara umum ni tidak kata Tuhan itu dua, tapi kadang-kadang masuklah Yahudi yang sembah mata satu, gapo dajjal pun ada juga nak kuasai ilmu sihir. Tapi secara umumnya kalau Yahudi yang tidak sembah dajjal, kita kata dah, tidaklah syirik dah. Sekadar kafir kerana tolak Nabi Muhammad, tolak Quran ke apa dah. Hakikat inilah yang membuatkan sebagian ulama membenarkan orang Islam berkahwin dengan setengah-setengah golongan kafir yang tidak terlibat dengan syirik. Ada kata Yahudi Nasrani yang tidak syirik dah. Ada kata hak kata anak Tuhan Nabi Isa tu bukan agama Kristian dah. Tak terima mazhab Syafi'i gitulah dah. Ia kiranya Nasrani yang kafir kerana tak masuk Islam, tapi belum bermaksud dia ni bukan dia syirik lagi kerana dia tidak menuhankan Ali lah. Kalau menuhankan Ali tu Nasrani tu tak boleh. Tu dalam mazhab kita biasanya ada bicara lah gitu dah. Setengah tu dia pakai umum, tak kira dah jadi Nasrani, tak kira syirik tak syirik. Kita tak wajib usul. Tak apalah dah. Sebagai contohnya ahli kitab yang tidak musyrik. Dah. Tu kira ahli kitab tidak musyrik boleh nikah dah. Mengikut mazhab kita. Larangan terdapat dalam Al-Quran hanyalah melibatkan perkahwinan dengan golongan musyrik saja. Itulah yang disebut tersebut dalam firman Allah Ta'ala berikut. Firman Allah Ta'ala berikut. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum.
Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum tadhakkarun. Bermaksud, dan janganlah kamu mengahwini wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu mengahwinkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin yang sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba lelaki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke syurga dan keampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Surah Al-Baqarah ayat 221. Keharusan berkahwin dengan ahli kitab yang disebutkan oleh setengah ulama itu hanyalah tepat untuk segolongan ahli kitab yang masih wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun ahli kitab yang kemudian zaman ini sudah tidak lagi sesuai. Kerana pada hakikatnya mereka juga telah melakukan syirik sembah Nabi Isa belaka dah. Oleh kerana itulah Imam Asy-Syafi'i menghukum tidak harus mengahwini ahli kitab yang kemudian. Ahli kitab zaman Nabi je boleh. Zaman kedua ini tak boleh mengikut Imam Syafi'i. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya masih ada ahli kitab yang tidak musyrik. Misalnya semasa Ja'far radhiyallahu memberikan ucapan di hadapan Raja Najasyi ketika mereka berhijrah ke Habasyah. Raja Najasyi mengiyakan ucapan beliau yang menunjukkan ajaran Islam tidak bertentangan dengan akidah yang dipegangnya, terutamanya tentang kerasulan Nabi Isa AS. Bukan Tuhan lah, Rasul Nabi Isa. Tetapi golongan Kristian yang kemudian sudah tidak lagi menganggap Nabi Isa AS itu sebagai manusia biasa yang bukan anak Tuhan. Begitu juga dengan kandungan kitab-kitab suci orang-orang Yahudi pada zaman tersebut. Ia masih belum tercemar teruk seperti kemudiannya. Hakikat ini terbukti melalui maklumat yang pernah diberikan oleh Abdullah bin Salam, bekas seorang pendeta besar Yahudi pada ketika itu. Daripada kitab suci mereka, ada antaranya sudah tidak terdapat lagi dalam Bible zaman sekarang ini. Selain dari itu, Ibn Umar juga pernah berkata, apalagi syirik yang lebih besar daripada orang yang mengatakan bahawa Isa itu anak Allah. Ibn Umar katanya. Habislah. Itu tentang tajuk bab. Lepas tu kita hadis kita baca lepas ni lah. Hadis ni panjang pula perbahasan dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.